Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera hadirin sekalian. Terlebih dahulu kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk berita hasil forum kedua iaitu forum Melestari Kesejahteraan Sungai Pimpin Hasil Gudang Johor dan Taklim. Untuk melatih tumbuh melata burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semuanya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada petang ini, mari kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Baik, selamat datang dan terima kasih juga kepada semua peserta forum yang hadir pada petang ini, ya. Yang mana kita semua boleh menimba ilmu dan berkongsi pengalaman dengan pilihan-pilihan kita yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Dan sesungguhnya menimba ilmu itu tiada had dan batas serta sempadannya khususnya dalam era norma baru yang ada sekarang ini, ya. Okey, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk membuat beberapa pengumuman berkaitan dengan forum ini. Yang pertama, setiap panel diperuntukkan masa 15 hingga 20 minit bagi mengulas topik yang akan dibincangkan. Yang kedua, untuk peserta ataupun hadirin yang ada dalam sesi ini, jika ada sebarang pertanyaan, boleh type di ruangan komen Facebook. Yang ketiga, 3 pernyataan untuk forum ada disediakan dan peserta ataupun hadirin boleh mengisi pautan yang disediakan dan ada di ruangan komen, ya. Dan untuk pelajar kurikulum yang berkenaan, ada link yang berbeza untuk diisi, mohon rujuk dalam ruangan komen FB. Okey, seterusnya adalah perbincangan forum kita pada petang ini bertajuk pengajaran bencana Sungai Pimpin, Conserve the Nature, Love the River. Jadi kalau lihat tajuk ini, dia agak menarik dalam konteks bagaimana kita menjaga sungai supaya sungai itu boleh dimanfaatkan untuk semua manusia di alam ini. Sebelum lepas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, Profesor Madya PS Gunari Abdul Razak. Beliau adalah pengarah Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Pelestarian Alam Semesta KPA UTM yang juga pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan UTM. Yang kedua, Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin. Beliau merupakan pengaras pengurusan air di KPA UTM dan juga pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM. Yang ketiga, Dr. Khairul Fazli Samad. Beliau merupakan pengaras pengurusan sisa KPA UTM dan juga adalah pensyarah kanan dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan UTM International Masyarakat. Hadirin sekalian, sebelum memulakan forum ini, ingin saya memberi sedikit latar belakang berkenaan dengan apa yang berlaku di Sungai Pimpin Pasir Gudang Johor Bahru. Kalau masih ingat lagi, pada 7 Mac 2019, telah berlaku pembuangan sisa kimia di Sungai Pimpin dan telah menyebabkan aliran sepanjang 1.5 km sungai tersebut tercemar. Dan pencemaran ini telah menyebabkan kesihatan ramai pelajar dan orang awam di sepanjang sungai ini terjejas. Ia dipercayai disebabkan oleh pencemaran udara dari gas yang terhasil dari pembuangan sisa kimia tersebut. Dan insiden pencemaran ini telah memburukkan lagi keadaan sungai tersebut yang mana dia sebenarnya telah menjadi nadi kehidupan masyarakat sebagai sumber air, sumber tanaman dan juga mungkin pengambilan untuk minuman, harian. Dan bahan kimia ini telah menyebabkan pencemaran udara yang serius di sepanjang sekitar Sungai Pimpin Pasir Gudang. Jadi untuk membincangkan situasi ini secara lebih mendalam, kita mulakan forum ini dengan menjemput panel kita yang pertama iaitu Profesor Madya PS Gunari Abdul Razak, yang mana
beliau akan mengupas berkenaan dengan apakah mungkin dasar-dasar ataupun mungkin akta yang telah ada ataupun yang mungkin melalui proses penubalan di Malaysia ini dalam konteks ataupun dalam usaha mendasari kelestarian alam sekitar di di Malaysia ni. Silakan Tuan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis merakam moderator program. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan perkongsian saya ingin memaklumkan saya akan membincangkan masalah sungai kita secara umum, bukan secara khusus kepada Sungai Kim. Disebabkan masalah ini adalah sebenarnya masalah universal sungai-sungai di Malaysia. Walau bagaimanapun, impak bencana Sungai Kim telah membuatkan kita semua membuka mata terhadap sungai-sungai di Malaysia dan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara dan memulihara sungai-sungai kita. Jadi saya akan mulakan dengan membincangkan berkenaan dengan dasar-dasar negara dan kaitannya dengan alam sekitar dan masalah-masalah utama sungai-sungai kita. Kalau kita lihat kepada dasar-dasar negara, Malaysia telah membentuk pelbagai jenis polisi, dasar dan pembangunan negara untuk kita bangunkan negara kita secara mampan dan juga lestari. Contohnya, saya kongsikan skrin saya di sini, berkenaan dengan polisi-polisi atau dasar-dasar negara yang telah kita bentuk. Contoh dia adalah dasar teknologi hijau, polisi tenaga Malaysia, dasar pengurusan sisa pepejal negara dan juga dasar perhutanan negara. Kalau kita lihat di sini, walaupun dasar dan polisi yang dibentuk merangkumi pelbagai perkara, kita lihat di situ, namun ada satu perkara yang menjadi keutamaan bagi setiap dasar, iaitu adalah untuk menjaga, memelihara dan memulihara alam sekitar. So, kalau saya akan kupaskan sedikit berkenaan dengan contohnya dalam setiap dasar ini. Dasar teknologi hijau. Dasar teknologi hijau ada 5 objektif. Yang pertama adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan teknologi hijau terhadap ekonomi negara. Untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dan pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dan teknologi hijau di persada antarabangsa. Dan yang keempat yang sangat penting adalah untuk memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Itu adalah dasar teknologi hijau. Ada satu lagi saya tak mau bincangkan yang itu. Tapi kalau kita lihat yang ini telah pun ada 5, satu daripadanya adalah berkaitan dengan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar. Yang kedua, kalau kita lihat pada dasar perhutanan negara pula, dia punya kenyataannya adalah Malaysia mengiktiraf hutan sebagai khazanah warisan negara yang strategik dan komited untuk mengekalkan kawasan hutan yang mencukupi bagi kepentingan perkhidmatan ekosistem, konservasi kepelbagian biologi dan perlindungan alam sekitar. Perlindungan alam sekitar dan penggunaan sumber secara berkekalan ke arah pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan generasi kini dan akan datang. So kalau kita lihat dekat sini, dia telah memikirkan kesinambungan
alam sekitar itu kepada generasi akan datang. So, apa yang kita ada, kita nak kekalkan untuk generasi akan datang. Seterusnya, kita lihat pula dasar pengurusan sisa pekerjaan negara. Ada dua, saya hanya baca yang satu sahaja, iaitu mewujudkan pengurusan sisa pekerjaan yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif, mampan dan diterima masyarakat yang mementingkan pemeliharaan alam sekitar, pemilihan teknologi yang mampu dibayar dan menjamin kesihatan awam. Ya. So, kalau kita lihat sekali lagi ditekankan berkenaan dengan alam sekitar. Ya. Saya akan ambil contoh dasar teknologi, dasar tenaga Malaysia sebagai satu apa yang dipanggil dasar yang menyeluruh. Okay. So, kalau kita lihat pada polisi tenaga Malaysia, polisi atau dasar, polisi tenaga Malaysia, biasanya dipanggil polisi tenaga Malaysia, mempunyai 3 objektif. Objektif pertama adalah untuk menentukan pembekalan tenaga yang mencukupi, selamat dan kos efektif. Ya. Melalui pembangunan penggunaan pelbagai sumber tenaga dan yang boleh diperbaharui dan juga yang tidak boleh diperbaharui. Menggunakan pilihan kos terkini, ya, dan juga mempelbagaikan sumber pembekalan dalam dan luar negara. Ya. So itu sebabnya dalam polisi tenaga ni dia ada beberapa fasa dia. Fasa pertama adalah polisi tenaga, kemudian kita ada dasar kesutan, kemudian kita ada 4 jenis bahan api, kemudian kita ada 5 jenis bahan api. Lepas tu barulah kita ada dasar teknologi hijau. Ya. So ada beberapa peringkat polisi tenaga. Yang kedua, objektif kedua adalah menggalakkan penggunaan tenaga secara cekap dan tidak menggalakkan pembaziran dan penggunaan tenaga yang tidak efektif. Dan objektif yang ketiga adalah yang paling penting, iaitu meminimalkan kesan negatif hasil penjanaan tenaga, pengangkutan, penukaran tenaga dan penggunaannya kepada alam sekitar. Ya. Kenapa saya ambil contoh polisi tenaga ni? Ya, kerana ianya adalah bermula dengan penjanaan tenaga. Kalau kita lihat penjanaan tenaga di Malaysia ini dimulakan menggunakan bahan api fosil yang mana tidak boleh diperbaharui. Penjanaan elektrik kita biasanya kita akan gunakan arang batu, gas asli dan juga bahan-bahan petroleum. Ya. Begitu juga dengan dalam sektor pengangkutan dan juga dalam sektor industri. Perlu diingat bahan api fosil adalah tidak boleh diperbaharui. Ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan bahan api fosil ini akan menyebabkan penghasilan karbon. Ya. Dan semua kita tahu dengan pelepasan karbon, dia adalah merupakan salah satu sebab pemanasan global yang seterusnya akan menyebabkan perubahan iklim. Ya. Seterusnya saya akan lihat kepada Sustainable Development Goals yang Sehingga ni, minta maaf telah boleh full screen slide. Macam mana? Full screen slide lah. Okey. Mohon maaf. Okey. Boleh? Okey. So, kalau kita lihat di sini berkenaan dengan Sustainable Development Goals, ya, ada 17 semuanya, ya, ada 17 semuanya. Dan kalau kita lihat kepada ke-17 ini, ada 7 yang kita katakan agak direct, ya, agak tepat kepada penghayatan kita berkenaan dengan sungai. Ya. Yang pertama adalah bandar dan masyarakat mampan, penggunaan bertanggungjawab, ya,
tindakan iklim, kehidupan bawah air, kehidupan di daratan, tenaga boleh baru dan juga air bersih dan sanitasi. Ya. Kalau kita nak lihat kat situ, yang paling penting adalah kehidupan bawah air, ya, untuk bagi sungai, ya, dan juga air bersih dan sanitasi. Ya. Nanti kita akan lihat dalam slide yang seterusnya berkenaan dengan gangguan air. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kehidupan bawah air, ya, banyak hidupan di bawah air, ya, akan terjejas jika sungai-sungai kita tercemar, ya, tidak diselaraskan dengan baik, ya, tidak diselenggarakan dengan baik, menyebabkan pelbagai masalah kepada air sungai itu. Ya. Dan kalau kita lihat berkenaan dengan apa yang dipanggil kawasan tadahan air. Ya. Sungai merupakan salah satu kita kata tempat yang digunakan untuk kawasan tadahan air. Ya. Dia alirkan kemudian kepada pusat rawatan air. Ya. Kalau kita lihat di sini, sekarang pusat rawatan air adalah dilakukan oleh pihak apa dipanggil tak apa, pusat rawatan air. Jadi daripada situ mungkin syarikat-syarikat air di negeri-negeri ini dapat kalau kita lihat akan membuat rawatan daripada air sungai, daripada air tasik, daripada kawasan tadahan air, kemudian diproses untuk disalurkan kepada domestik lah, pengguna-pengguna domestik dan juga pihak industri. So kalau kita lihat di sini sangat penting penggunaan air itu sendiri, sebab bila adanya gangguan air akan timbul masalah kepada kehidupan manusia. So saya pergi ke slide yang seterusnya. Iaitu adalah berkaitan dengan aktiviti manusia. Ya, aktiviti manusia banyak sebenarnya, hampir keseluruhan aktiviti manusia akan mencemarkan, ya, alam sekitar. Okay? Akan mencemarkan alam sekitar. Ya. Kebanyakannya. Ya. Contoh yang pertama yang saya nak highlightkan adalah berkaitan dengan longkang tersumbat. Ya. Banyak sampah dibuang ke dalam longkang. Ya. Jadi kita lihat longkang tersebut tidak boleh aliran dalam longkang itu tidak pergi ke tempat yang sepatutnya. Longkang tersumbat. Dan kalau kita lihat dekat contoh dia dekat food court, ya, dekat food court yang open, kalau kita lihat banyak gerai-gerai ini membuang minyak masak terpakai ataupun kita kata minyak itu disalurkan terus ke dalam longkang. Ya, secara tidak langsung, ya. Ada bahan-bahan minyak disalurkan ke dalam longkang dan menyebabkan longkang itu bertakung dengan hasil minyak terpakai, menyebabkan longkang-longkang ini tersebut akan menjadi tersumbat. Ya. Jadi aliran air pun tak ada di situ. Kalau kita lihat akan menjadi takungan dan akan menyebabkan banjir kilat selalu berlaku di kawasan-kawasan bandar. Yang kedua, yang ini saya rasa mungkin ada relation, sangkut paut dengan apa yang terjadi di Sungai Cingkim, iaitu kalau kita lihat bahan toksik. Ya. Saya rasa kalau tak silap saya, bahan sisa kejadual
telah dibuang ke dalam Sungai Kingkip. Hasil daripada tindak balas tersebut, berlakunya gas yang keluar yang toksik menyebabkan ramai penduduk sekitar kawasan Sungai Kingkim mengalami kesihatan, mengalami masalah kesihatan. Kalau kita lihat, kita ada undang-undang pelupusan bahan sisa terjadual. Saya rasa mungkin nanti kawan saya, 2 orang lagi yang akan membincangkan berkenaan dengan ini, berkenaan dengan pelupusan sisa pepijat dan juga pelupusan sisa terjadual. Jadi sepatutnya pelupusan sisa tersebut tidak boleh diterus dibuang ke dalam sungai, kerana kalau kita sedia maklum, sungai adalah salah satu daripada tempat kita dapatkan sumber air untuk kita rawat. Dan kemudian juga sampah-sampah daripada longkang tadi mungkin dihanyutkan ke bahagian sungai ataupun ada yang terus membuangnya ke dalam sungai. Sungai akan menjadi mati. Sungai akan menjadi mati kerana sampah. Apa yang dimaksudkan dengan sungai mati adalah apabila hidupan di sungai-sungai mati. Tak ada hidupan di bawah air. So menyebabkan tidak ada sungai pun menjadi busuk, hidupan tidak ada. Jadi kita tidak nampak keindahan sungai tersebut. Kalau kita bandingkan sungai, kalau kita lihat gambar-gambar sungai di negara-negara Eropah, di Jepun, di Amerika Syarikat, sungai-sungainya sangat jernih, dan kita dapat lihat itik-itik hidupan liar, contohnya dekat UK, itik-itik berenang dalam sungai. Jadi kalau kita bandingkan dekat Malaysia ni, berapa banyak itik-itik yang ada berenang di sungai-sungai atau di kolam-kolam, sebab kebanyakannya telah pun begitu teruk tercemar. Terusnya adalah berkaitan dengan banjir dan juga fenomena kepala air. Yang ini saya ingin tegaskan, sungai kita perlu dijaga, diselenggara dengan baik. Kalau kita tengok dalam banjir itu dan kepala air, fenomena kepala air itu, airnya sangat keruh. Bermakna bila bermakna airnya keruh, bermakna dia telah menghanyutkan pasir-pasir melalui sungai tersebut. Dan biasanya pasir ini dia warna dia adalah warna kuning lah. So, kalau kita lihat dekat situ dihanyutkan oleh kerana kita tidak menjaga sungai tersebut. Di daratan akan ada efek sebab air hujan akan turun daripada bukit. Jika bukit itu tidak kita katakan tidak ada pokok-pokok besar yang akan memegang tanah-tanah di bukit tersebut, maka ianya akan turun dengan cepat, akan dihanyutkan pokok-pokok yang lain yang kecil-kecil, terus masuk ke dalam sungai. So kalau kita lihat fenomena kepala air di Gunung Jerai baru-baru ini sepatutnya boleh dicegah kalau kita menjaga alam sekitar. Begitu juga banjir. Gambar ni tak silap saya adalah banjir di negeri Kelantan satu masa dulu, yang mana seluruh Kota Baru banjir. Hasil daripada aktiviti manusia ni, biasanya apa yang kita highlightkan adalah gangguan air. Contoh dia, kalau tak silap saya hari ini mereka, kawan-kawan kita dekat Selangor ada gangguan air untuk beberapa hari. Ada catuan air.
Dan macam juga kalau kita lihat di Melaka pada awal tahun lepas, sebelum kita PKP 1.0, ya, Melaka telah pun mendapat gangguan air. Ya. So kalau kita lihat, air adalah salah satu sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan sungai adalah salah satu sumber untuk kita dapatkan air terawat. Ya. Sebab dapat air daripada sungai, kita rawat dan kita uh, sama-sama uh, hantar ke rumah-rumah untuk tujuan domestik dan juga industri. Okay. Saya rasa mungkin masa dah tak mengizinkan. Jadi mungkin apa yang saya akan yang perkatakan tadi akan disambung oleh kedua rakan saya dari Pejabat Keselamatan Kerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar. Balik semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Maria Riad Razak. Jadi kita dah mendengar panjang lebar berkenaan dengan data saya ada, dan juga sebenarnya masalah sungai ini adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Okay, tanpa mau masa, saya menjemput panel yang kedua, iaitu Dr. Khairul Fazli Samad, yang mana kalau kita merujuk kepada isu dan thinking ya, isu utamanya adalah pencemaran sisa atau buangan yang tidak diurus dengan sempurna dan betul. Jadi mungkin Dr. Fazli boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sisa-sisa yang masuk dalam sungai ini tadi, sama ada sisa kecil ataupun sisa terjadual, dan kepentingannya untuk diurus dengan betul dalam konteks kelestarian alam sekitar. Silakan Dr. Okey, terima kasih pengurusi majlis, melengkap moderator Puan Rohana. Okey, izinkan saya untuk share lah saya punya slide. Okey. So fakta yang kita boleh faham tentang bencana Sungai Kingkim ni di Pasir Gudang, dia adalah atas dasar pengurusan pelupusan sisa atau buangan terjadual yang tidak mengikut prosedur yang betul. Itu yang fakta yang kita kena faham, dan kita sebagai rakyat biasa ni, kita kena fahamlah apa maksud buangan terjadual. Adakah ia melibatkan semua jenis buangan ataupun sisa domestik daripada rumah contohnya. So pertama sekali saya nak terangkan, saya nak share berkenaan dengan buangan terjadual. So seperti yang saya share ni, dia segala bentuk buangan kalau kita taksirkan dia di bawah peraturan kualiti alam sekeliling tahun 2005, apa-apa buangan termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam jadual pertama. So jadual pertama ni dia ada 77 jenis buangan yang dikategorikan bawah buangan terjadual. So yang paling kita kena faham ialah segala buangan ni ia memberi potensi dan kesan negatif kepada orang ataupun manusia dan juga alam sekitar. So dia ada jenis-jenis buangan dia. So yang senang kita boleh dapat maklum, kita boleh tengok segala jenis bahan ataupun sejenis segala bahan yang ada tanda ataupun perkara ataupun kita panggil simbol. Contohnya ada berkaitan dengan cecair mudah terbakar. Contoh kita ada at least ada 12 simbol kat sini berkenaan dengan buangan yang bahaya kepada manusia dan juga alam kepada keadaan sekeliling. Dan juga buangan daripada klinikal, itu ialah juga buangan terjadual. Sebab itu klinikal ni kita kena ada kod dia sendiri, di mana pembuangan tu biasanya kita berdasarkan warna tong ataupun warna bekas kebiasaan warna kuning lah. Itu yang kita praktis di Malaysia dan juga saya percaya di seluruh dunia juga warna kuning. So kalau tuan-tuan tengok di sini, buangan tersebut kita ada kod, kita ada kod. Contohnya yang saya tunjukkan kat depan ni,
Clinical waste kita ada kod. So apa maksud kod ni? So at least kita dapat maklum lah. Dia sebenarnya ialah di bawah 77 jenis buangan terjadual di bawah peraturan alam sekitar yang saya tunjukkan tadi, iaitu peraturan kualiti alam sekeliling tahun 2005. So saya tak go through lah semua 77 jenis buangan terjadual ni kan. So yang kita kena faham dia ada 5 kategori di bawah untuk menerangkan apakah itu 77 jenis buangan terjadual. So pertama, dia ada 10 jenis lah kat dalam satu kategori pertama ni dipanggil buangan logam ataupun buangan berasas logam. So buangan ni sebenarnya dekat dengan kita. So sebenarnya segala peralatan elektrik, elektronik yang kita panggil ataupun kita panggil populariti dia lebih popular dipanggil e-waste kan. So contohnya laptop di depan mata kita, PC di depan mata kita tu. So jika dah rosak ataupun tidak digunakan lagi, so sebenarnya salahlah kita buang terus ke dalam tong sampah kan, tanpa kita asingkan. Boleh buang tapi kita kena asingkan dan kita letak pada hari-hari yang sepatutnya diletaklah untuk buang-buangan yang bukan dipanggil sisa makanan ataupun sisa domestik daripada rumah. Itu contoh di rumah lah. So praktisnya sepatutnya kita kena asingkan semua barang-barang elektrik dan lebih baik sebenarnya kita hantar kepada tempat-tempat yang menguruskan buangan terjadual ni, ataupun kalau e-waste tu kita hantar kepada syarikat ataupun pengurusan kita semula contohnya. So kita ada yang program-program yang boleh ambil e-waste tu contohnya kan. So itu sebenarnya ia di bawah SW1, tidak boleh sesuka hati dibuang atau ditanam terus dalam tanah oleh syarikat yang menguruskan sisa pepejal atau sisa daripada domestik atau dari rumah ni. So itu kod dia SW1. So dalam kodnya dah ada 10 kod, dia ada 110 contohnya kan. 110 contohnya itu e-waste lah. So kedua, kod berkenaan dengan buangan yang juzuk. Juzuk ni macam maksudnya ada sumber lah, tidak organik, yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik. Itu ini adalah bawah kod SW2. So bawah ni 70 jenis. So yang saya nak tunjuk juga hari ni ada kaitan langsung sebenarnya dengan pencemaran di Sungai King-Kim. So dia ialah kod di bawah SW3. SW3 ni ada 27 jenis. SW301 hingga SW327 lah contohnya. So ni ada banyak kod kat sini. So ini adalah buangan bersumberkan juzuk ataupun organik, organic waste. So dalam organic waste ni biasanya yang banyak kalau dari segi kalau kita belajar kimia contohnya, kita tahulah berkenaan dengan segala bahan yang berunsurkan karbon. So itu antaranya adalah berjuzukkan ataupun bersumberkan organik lah. So buangan organik. So yang popularnya apa kat sini? Yang biasa yang kita guna contohnya hand sanitizer kan. So bahan-bahan yang melarutkan kan. Sebab itu kita pakai hand sanitizer supaya dia boleh membunuh kuman. So dia melarutkanlah contohnya kuman tu supaya kuman tidak hidup kat tangan kita. Itu contohnya lah. Itu daripada aceton. So banyak contohnya cleaner untuk guna cat. Itu ialah buangan daripada kod yang sama ni, SW3 di bawah kategori SW3 lah. So dia banyak kod-kod dia kat situ. Satu lagi yang paling banyak yang kita kena tahu ialah buangan campuran lah. Dia sebenarnya campuran di antara SW2 dengan SW3. So jika tidak dapat diasingkan, so sebenarnya ini ialah bawah SW4. Okey, dan seterusnya SW5 jika tidak dapat dipastikan dia ialah dia dijangka boleh berpotensi bahaya tapi tidak dapat dipastikan di bawah satu kod SW1 hingga SW4. So ini SW5 lah. Okey, kenapa kita kena faham? So ada kaitan langsung dengan yang saya nak terangkan selepas ni. Apa sebenarnya yang kita jumpa? Apa sebenarnya bahaya kepada buangan terjadual ni? Dan kaitannya dengan bencana Sungai King-Kim. Okay.
sumber yang saya dapat daripada buletin OSH. Buletin ni buletin berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. So bilangan 1 2019 daripada Jabatan Kimia Malaysia. So gambar ni saya dapat daripada Metro lah. So ni mungkin salah satu kaedah dia nak mendapatkan data. So yang kita nampak kat sini, tengok ada macam-macam jenis nama yang mungkin tuan-tuan dan puan kat luar sini tak pernah dengar. Etilbenzin, toluene, xylene. Semua ni ialah sebahatian di bawah kod S23, sebahatian organik sebenarnya. Okay. So inilah sebenarnya buangan terjadual. So tips dia kalau nak tengok bahan tu bahaya ke tidak, kalau nama dia biasa nampak pelik kan, tak pernah dengar kan. Ada tin-tin kat belakang tu macam contoh kalau thinner tu of course satu nama secara English kan. Dia ada nama dia punya scientific dia. Tu ialah buangan yang bahaya. Kita tak boleh sesuka hati buang sebenarnya di hantar dalam sinki pun in case kita ingat bahaya ni tak boleh buang dalam tong sampah. Dah pergi buang dalam sinki. Sebenarnya tak boleh. Sinki tu terus kepada sungai lah. Ke longkang dan terus ke sinki. So bila kita tak ada ilmu, kita ingat tak bahaya. So inilah tujuannya bila kita sama-sama dengar kat sini, sama-sama share dan faham, okey ini sebenarnya buangan terjadual. Dan tak semua buangan terjadual ni berbau. Yang ni lepas saya akan terangkan lah apa sebenarnya dia punya karakteristik untuk bahan-bahan yang dijumpai oleh oleh pemeriksa ataupun orang yang buat kajian ni berkenaan dengan bahan-bahan yang terjumpa di Sungai Kim. So kalau semua tengok secara general, yang saya highlight kat sini ialah contohnya yang toluene, xylene ni. So dia sebenarnya tidak berwarna tak berwarna. So mungkin kita ingat dia air kosong kalau dia dan kalau tidak berbau contohnya kalau bukan thinner contoh khasnya kita ingat air kosong buang je. Sebenarnya salah. So inilah sebenarnya yang menjadi punca tiada ilmu di segi kalangan kita. Kita tak cakna dengan keadaan semasa. So dan juga saya tak nak terangkan detail lah semua detail-detail berkenaan ni. Cuma yang saya nak kita faham bahawa kesan-kesan dia, kesan-kesan dia yang kenapa berlaku bencana tu kerana dia ada kesan direct kepada manusia. So kat sini contohnya toluene, toluene dan xylene ni dia antara yang bahan yang bahaya lah. Dulu masa saya buat research semasa saya buat PhD sebelum ni saya ada pernah gunakan toluene. So ada banyak prosedur dan proses yang detail untuk kita handle toluene ni. Okay. So saya pun tak teruskan penggunaan toluene dalam keadaan waktu yang sangat yang lama. Sebab saya risaulah jika saya tak sedar saya terbau contohnya kan. So dia akhirnya dia ada kesan jangka panjang yang tak baik, contohnya kesan buruk kepada sistem saraf ni. Yang ni sebenarnya dia tak direct, dia tak terus rasa, tapi mungkin kalau terdedah dengan waktu yang lama, yang tu yang akan jadi kepada kesan buruk tu pada manusia. So yang kita nampak dia memburukkan ataupun rosakkan alam sekitar, tapi kesan yang saya tak langsung sebenarnya dia kena kepada manusia. Pada layer yang ke manusia ni lah baru kita sebagai orang yang kena ni baru faham sebenarnya dah kena kesan yang buruk daripada buangan terjadual. Okey, so daripada situ kita kena faham lah sebenarnya isu dia ialah pengurusan daripada pengurusan sisa buangan terjadual ni atau sisa atau buangan terjadual ni dia ialah satu banyak isu sebenarnya. So ini yang saya nak beritahu ialah antara isu dia ialah kerana dengan adanya pembangunan yang mapan ataupun pembangunan yang berterusan berkenaan dengan kilang-kilang yang wujud macam cendawan kat luar sana. So banyak kilang-kilang ataupun industri yang sebenarnya menjana sisa ni termasuk sisa buangan terjadual. Bila ada penjanaan yang berterusan, so isu dia bila macam mana kita nak lupuskan. Yang ni bila ada pihak yang tidak ada ilmu, yang bukan tak ada ilmu, tak ada kesedaran sebenarnya untuk menguruskan buangan terjadual yang baik,
barulah datangnya isu kat sini. Bila ada penjanaan buangan tapi tak nak ikut prosedur buangan terjadual yang betul, yang sesuai. So of course lah, bila buang terjadual ni dia tak boleh senang-senang buang pada lapangan atau tempat-tempat sisa pelurusan pekerja contohnya kan. So dia kena ada satu syarikat yang dianugerahkan atau diberi lesen oleh Jabatan Alam Sekitar. So itu berkenaan dengan tapak tipusan lah. Satu lagi ketidakcekapan syarikat. So banyak syarikat ni guna syarikat third party contohnya lah. Itu saya tak nak lah. Saya bukanlah mengatakan dia mengeluar saja memilih jalan yang ringkas, tapi mungkin dia tak ambil maklum bahawa sebenarnya kemungkinan syarikat third party tu tak berkelayakan menguruskan sesuatu pembuangan atau khasnya pada buangan terjadual lah. So kesan dia kat situ lah. Seperti yang dibincang oleh PM Johari tadi, impak dia yang direct kita nampak ni kepada alam sekitar. Yang alam sekitar ni banjir, pencemaran alam sekitar, everything semua tu. Okay? Tapi yang kita juga paling risau juga kepada manusia. So penyakit lah, apa-apa penyakit ataupun segala impak buruk kepada manusia, itulah dia punya kesan-kesan dia. Okay? So saya rasa itu sajalah daripada saya, Puan Moderator. Saya balikkan semula kepada Puan. Terima kasih Dr. Khairul Fadli. Ataupun bahagian mungkin ada di sekeliling kita, tapi kita tak memahami kekurangnya hari ini ada ilmu yang kita boleh ambil. Okey, seterusnya sebelum saya pergi kepada panel kita yang ketiga, ada peringatan kepada pendengar atau peserta hari ini. Mohon rujuk kepada ruang komen FB untuk pendaftaran sijil dan juga memiliki borang keberkesanan sebelum dan selepas itu seperti yang pautannya dalam komen FB. Okey, berbalik kepada panel kita yang ketiga, Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin. Ini memang pakar berkenaan air ini, sama ada air sungai, air terawat dan sebagainya. Jadi berdasarkan sebenarnya ditangkap oleh panel 1 dan juga 2, kepentingan pengurusan sisa yang baik ini jika tak diurus dengan betul akan mencemarkan sungai. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apakah kepentingan manusia itu ataupun kepentingan dia menjaga langkah-langkah dan aktiviti yang sesuai dalam konteks pemeliharaan dan pengelolaan sungai sebagai nadi kehidupan manusia. Terima kasih Puan Siti Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada persoalan yang diajukan, mungkin saya boleh share dulu slide yang saya dah sediakan dekat sini. So lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Rohana atas soalan yang diajukan. Jadi mungkin dari sudut yang terakhir ni, setelah kita tengok daripada first panel yang menerangkan tentang usaha-usaha ataupun polisi-polisi yang dah dimajukan, dan juga kita juga dah dapat satu mungkin knowledge yang baru tentang apa itu sisa buangan terjadual. Dan seterusnya kepada mungkin poin yang saya akan lanjutkan pada kali ini adalah apakah kepentingan langkah-langkah untuk menjaga, memelihara dan memelihara sungai. So seperti yang panel-panel lain juga, mungkin saya akan berceritakan secara general saja sungai, dan mungkin juga kita boleh kaitkan sedikit dengan apa yang berlaku di Sungai Kim Kim. Jadi sebelum kita pergi kepada langkah-langkah tu, biasanya kalau ada apa-apa masalah, kita akan cari punca dia dulu. So jadi maknanya kalau kita tengok dekat sini, kenapa kita perlu nak jaga sungai itu sangat,
Mungkin tadi kita dah dapat sikit input yang awal-awal tadi, apa kepentingan sungai itu. Jadi seperti mana yang telah diterangkan juga oleh PM Johari tadi, sungai ini kalau kita tengok pada rajah yang ada dekat sini, dia merupakan salah satu sumber kepada air terawat dekat Malaysia. Sungai itu adalah satu sumber yang penting. Kalau diikutkan, kalau kita baca dalam laporan-laporan yang sebenarnya yang dibentangkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya, Malaysia ni sebenarnya sebuah negara yang kita ada abundance of water resource. Kita ada apa kita panggil sumber air yang banyak. Kerana kita mungkin kita punya koordinat ataupun kita punya lokasi kita di Khatulistiwa ni, kita menerima taburan hujan yang tinggi. So daripada taburan hujan yang tinggi inilah kita ada sumber air bawah tanah, underground water yang tinggi, dan juga maknanya kita ada sumber-sumber lain seperti contohnya di tasik, maknanya kita simpanan air itu sendiri, tasik sama ada tasik semula jadi atau tasik buatan manusia melalui empangan, dan juga of course yang sungai yang mengalirkan air-air daripada kawasan-kawasan Bukit Bukau seterusnya ke laut. Jadinya kalau nak diikutkan, kita supposedly tak ada masalah in term of bekalan air. Tapi selalu yang kita dengar dekat sini adalah contohnya yang berlaku mungkin di Selangor juga, mungkin gangguan air yang tidak terjadual atau tidak berjadual. Macam itulah. Dia bukan yang dalam skedul. Kalau yang berjadual tu mungkin kita boleh relate dengan dia punya proses maintenance. Itu memang mungkin sekali-sekala akan berlaku. Tapi yang tak terjadual ni, kebanyakannya puncanya adalah disebabkan oleh pencemaran. Kalau kita tengok point nombor 2 saya dekat situ, biasanya kita punya sumber air yang terawat ni terjejas adalah disebabkan sama ada oleh kemarau, mungkin ada perubahan monsun yang mungkin tidak mengizinkan banyak taburan hujan dan menyebabkan kemarau seperti yang berlaku mungkin 2-3 tahun lepas. Kita menghadapi kemarau yang panjang dan kebanyakan empangan-empangan utama dia punya kapasiti air itu kurang. Jadinya dekat situ berlakunya shortage of bekalan air terawat. Tapi satu lagi sebab yang kedua ni adalah sebab yang sepatutnya tak terjadilah. Maknanya yang juga yang sebenarnya yang dah terjadi di Sungai King-King itu sendiri, iaitu pencemaran. Pencemaran daripada sumber-sumber yang tak sepatutnya terjadi, kerana kalau diikutkan daripada panel 1 tadi, PM Johari tadi dah terangkan, kita sebenarnya dah cukup punyai polisi, peraturan, macam mana kita nak uruskan kita punya sumber, macam mana nak uruskan kita punya sisa-sisa. So sebab itu yang saya quote tadi, kita pencemaran ni adalah satu situasi yang tak sepatutnya terjadi lah. Tapi ianya dah terjadi dan kita pada hari ini selepas kejadian tu kita cuba kupas kembali apa yang boleh kita buat dan apa yang sepatutnya kita hindari supaya takkan berulang lagi di masa hadapan lah. So sebab tu kita kena tengok balik yang point saya tadi, supaya kita tengok balik sungai ini sebenarnya adalah satu sumber penting kepada kehidupan. Selain dia membekalkan dia membekalkan air terawat kepada kita manusia ni, dia juga merupakan satu ekosistem yang penting terhadap haiwan-haiwan dan tumbuhan yang sekitar. Kalau sungai itu terjejas, kalau kita tengok dalam rajah yang gambar-gambar yang sebelum ni, mungkin ada hidupan dalam sungai itu sendiri mati. Dan juga kalau mungkin pun bukan daripada buangan terjadual, contohnya tadi pelepasan ataupun kita sewenang-wenangnya buang minyak ataupun lebihan-lebihan makanan dalam longkang, itu sepatutnya tak berlaku lah. Sebab contohnya kalau di rumah yang kita diami sekarang ni, kebanyakannya kita ada sistem pembentungan, dan sistem pembentungan ni kita akan bawa kepada satu loji untuk merawat balik air. So jadinya di loji perawatan air ni sebenarnya kita ada dia menggunakan bakteria-bakteria untuk menghancurkan bahan-bahan yang tak perlu ni. Jadi kalau contohnya kalau kita buang minyak ataupun apa juga
minyak lah paling penting, minyak contohnya dalam longkang ataupun dalam sinki, sebenarnya dia akan dialihkan ke loji-loji perawatan ni, dan sebenarnya ia akan menimbulkan masalah kepada bakteria-bakteria yang kita ternak. Sebab dia ada satu lapisan di atas air itu, jadinya dia tak akan membenarkan oksigen berlaku dan ekosistem dalam loji itu sendiri akan terganggu, dan itu menyebabkan satu kesusahan lah di bahagian loji. Itu antara salah satu contoh lah mungkin yang kalau kita kata kenapa tak boleh buang minyak direct apa semua. So kita harus tahu, kita kena tahulah macam mana nak menguruskan sisa makanan ke sisa apa, supaya kita punya tindakan kita itu tak menyebabkan kesusahan kepada diri kita sendiri, tapi yang paling penting juga tak menyebabkan kesusahan pada orang di sekitar. Okey. Jadinya itu yang kita maksudkan kalau kita buat pencemaran, kita tak kata, kalau kita tengok hanya pada Sungai Kim Kim, mungkin kita boleh kata ni daripada industri. Tapi sebenarnya sumber pencemaran itu sendiri bukan hanya kita boleh tengok pada industri, tapi sebenarnya pada kita sebagai individu itu sendiri, kita juga sebenarnya menyumbang besar kepada, kita juga boleh menjadi penyumbang besar terhadap pencemaran yang berlaku di sumber-sumber air di negara kita. Dan ianya akan bukan saja menyusahkan kita, tapi menyusahkan juga orang-orang lain juga. So itu yang sepatutnya kita tak lakukanlah. Sebab dalam kalau bagi hamba agama Islam pun, kita dituntut untuk tidak memudaratkan diri kita, dan apatah lagi kita tak boleh nak memudaratkan orang lain. Okay, itu yang mungkin kalau kita tengok pada kesan pencemaran kat bawah ni lah, maknanya dia akan menyusahkan pada orang lain. Dan mungkin juga dekat situ, dari segi perindustrian juga akan terganggu kerana sumber tu sendiri terganggu. Dan bila perindustrian tu terganggu, produk tak dapat dihasilkan, jadi masalah kepada kita punya sistem ekonomi pula. Itu akan berkait pada ekosistem yang lain. Dan juga of course kita akan menyebabkan kesihatan kita tergugat, dan juga imej negara itu juga penting. Kerana kalau kita tengok sekarang dalam globalisasi sekarang ni, kita tak bekerja di satu-satu tempat saja. Mungkin kalau kita tengok di Kuala Lumpur itu sendiri ataupun di Malaysia kita di umumnya, banyak expat yang expatriat dari negara-negara luar yang datang bekerja di Malaysia. Dan juga mungkin bila adanya gangguan-gangguan air disebabkan oleh pencemaran ataupun pencemaran ni, dia mungkin akan memberikan satu imej yang buruk terhadap Malaysia itu sendiri. Bagaimana Malaysia menguruskan sumber itu satu hal, lagi satu mungkin bagaimana rakyat Malaysia itu sendiri dari segi kesedaran itu sendiri mungkin akan dilihat oleh negara-negara luar mungkin rendah, dan sepatutnya ia tidak berlaku lah dengan tahap education kita, tahap pendidikan kita yang saya rasa mungkin standing dengan negara-negara maju. Okay, jadinya itu yang mungkin yang awal kenapa kita kena jaga sungai itu sendiri. Seterusnya barulah saya masuk dekat sini, apakah langkah-langkah yang kita boleh buat dalam memelihara dan seterusnya kemudian akan memelihara. Jadi kalau kita tengok poin yang dekat sini, saya bahagikan kepada langkah yang kita boleh ambil sebagai individu, dan juga langkah yang kita boleh ambil sebagai masyarakat, dan juga langkah yang diambil oleh kerajaan. Tapi sebenarnya yang bahagian masyarakat dan kerajaan tu, kalau kita go one by one dekat situ, dia sebenarnya semuanya telah ada dalam polisi dan peraturan. Cumanya tinggal lagi penguatkuasaan dan juga kita nak menguatkuasakan dan juga kesedaran tu sendiri daripada masyarakat dan juga penduduk rakyat itu sendiri. Dari segi on printnya, atas dokumennya semua dah ada. Contohnya kalau saya pergi kepada poin dalam masyarakat dan kerajaan yang bahagian warna biru ni, mengelakkan dari sebarang pembangunan berhampiran sungai atau sumber air ni, itu semua mungkin dari segi kerajaan tempatannya, dari segi dalam draft kerajaan tempatan contohnya mungkin dia dah gariskan berapa kilometer ataupun apa pipeline yang perlu kalau nak membangunkan berhampiran dengan sungai atau sumber air. Itu semua polisi-polisi dan juga peraturan-peraturan dah dibuat. Cumanya sekarang mungkin poin yang akhir sekali itu mungkin boleh kita kuat
titik beratkan lagi untuk meningkatkan kesedaran. Contohnya menganjurkan siri penerangan tu mungkin kita boleh perhebatkan lagi sebagaimana yang kita buat hari ini supaya kesedaran tu ada. Sebab bila kita tak ada kesedaran, buatlah banyak mana polisi dan peraturan pun, kesedaran tak ada, penguatkuasaan tak ada, jadinya apa pun hanya sekadar di atas kertas. Itu pada pendapat saya secara umum lah. Dan juga kalau kita tengok pada peranan kita sebagai individu, kita dalam masyarakat ni sebenarnya, dalam kelompok yang besar, individu ni kalau tak ada individu tak wujudlah masyarakat tu. Jadinya sebenarnya yang paling penting sekali kat sini kita sendiri. So that's why kita perlukan kesedaran. Jadinya daripada individu tu sendiri kita hendaklah menjaga alam sekitar ini macam ayat-ayat klise juga lah. Tapi saya sharekan juga, saya nak tekankan juga kenapa kita perlu menjaga alam sekitar ni. Kita perlu sedar yang kita nak hidup dengan alam sekitar ni lama, dan juga bukan kita je yang nak hidup, yang selepas generasi selepas juga kita juga nak hidup dengan alam sekitar yang baik. Dan seterusnya mungkin petani, bagi yang bertani, yang membuat peladangan, sektor peladangan, ini pun mungkin ada garis panduan yang telah ditetapkan, tapi mereka sepatutnya tidak menggunakan racun serangga ataupun baja yang berasaskan bahan kimia yang berbahaya lah. Yang mana bila kawasan peladangan atau pertanian ini dibuat berhampiran dengan sungai, contohnya bila waktu hujan dia akan mengalirkan terus yang bahan-bahan kimia ataupun fertilizer yang menggunakan bahan-bahan kimia yang heavy ni masuk terus ke dalam sungai, dan mungkin ini akan terus mencemarkan sungai secara langsung lah. Dan yang ketiga tu, yang seperti yang saya terangkan tadi, yang bahagian individu ni, kita tidak membuangkan sampah terlebih makanan ni, yang seperti yang saya terangkan tadi, itulah mekanisme dia. Kalau kita membuangkan, kalau kita tak urus kita punya sisa dengan baik, dia mampu sebenarnya menyebabkan gangguan di loji rawatan tu, seterusnya akan menyebabkan gangguan bekalan air. So mungkin kalau dah ada sungai atau tempat-tempat yang dah tercemar, so mungkin langkah-langkah yang sini ada 3 lah secara kasarnya, dan banyak lagi sebenarnya. Contohnya kalau dari segi sampah sarap, kalau kita tengok di Sungai Kelang contohnya, dia dah gunakan ni juga interceptor ni. Dia akan ni juga penggunaan teknologi hijau. Teknologi hijau sebagaimana polisi yang telah diterangkan di awal tadi. Yang ini dia akan merangkap sampah dan seterusnya membersihkan sungai. Tapi dia tidak boleh membersihkan sungai sekiranya tercemar dari segi akibat pembuangan sisa bahan kimia dan sebagainya. Dan yang itu pembuangan sisa bahan kimia dan sebagainya perlu ada langkah-langkah yang lain lah. Dan poin yang kedua dekat sini mungkin dari segi pembangunan penyelidikannya, mungkin kita boleh menggunakan activated carbon. Activated carbon ni adalah sejenis material yang poros, dia banyak lumpur-lumpur yang boleh memerangkap macam dari segi odor, bau ya, dan juga dari segi bahan-bahan yang tercemar yang lainnya. Dan bagi aktiviti maknanya pencegahan sebenarnya, kita juga boleh menempatkan macam water quality sensor dekat sini supaya sekiranya berlaku pencemaran, kita dapat detect dengan cepat dan seterusnya dapat mengelakkan daripada terus merebaklah. Tapi penggunaan sensor ni dia mungkin melibatkan kos yang tinggi, cumanya mungkin kita boleh suggestkan penggunaannya di certain tempat saja dan bukan di kebanyakan tempat lah, bukan di semua tempat yang sesuai. So mungkin itu saja yang boleh saya share hari ini, tapi yang kita perlu tekan ke sebenarnya daripada masalah sungai ini adalah dia sebenarnya tanggungjawab memelihara ni, khususnya sumber air dan sungai adalah tanggungjawab semua orang. Dia bukan tanggungjawab seseorang individu atau kerajaan yang memerintah saja. Jadi ianya merupakan tanggungjawab semua orang, dan kalau boleh kita cubalah dari kita sendiri untuk lakukan perubahan mulai hari ini untuk menjaga, kalau tidak pun tak ada sumber air yang terdekat, mungkin kita menjaga dari segi macam mana kita nak menguruskan sampah yang ada dekat rumah kita. Sebagaimana yang kalau kita boleh tengok perbezaan, kalau ditanya apa tu perbezaan antara 0 dengan 1 dan beza antara 1 dengan 2. Sebenarnya kalau ini saya punya
penyelia dulu selalu tanyakan pada saya. Sebenarnya beza antara 0 dan 1 tu lagi besar daripada beza antara 1 dan 2 atau 2 dan 3 dan seterusnya. Sebab apa? Sebenarnya 1 dan 0 tu diumpamakan sebagai kita tak buat apa-apa dengan kita berbuat something. So bezanya sangat besar. Berbanding dengan 1 dengan 2, mungkin bezanya dari segi kita level up kan saja kita punya peranan. Jadinya kalau boleh kita faham maksud dia tadi, kita cuba lakukan sesuatu supaya kalau kita tahu antara kita tak buat apa-apa dengan kita buat something, yang buat something tu sebenarnya lagi banyak memberi faedah yang baik. So dengan itu saya sudahi saya punya slot hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dr. Azmi. Jadi perkongsian daripada ketiga-tiga panel tadi adalah dapat memberi impak yang positif pada kita sendiri. Jadi mungkin mengambil saranan daripada Dr. Azmi tadi, kita ubahlah daripada 0 pada 1 ini. Okey, kita ada sedikit masa kalau ada soalan. Ini nampaknya tak ada. Jadi kalau tak ada, saya mewakili ahli forum pada petang ini. Terima kasih banyak kepada tiga panel yang ada petang ini, iaitu Angela Raza, Dr. Khairul Fazli Samad dan juga Dr. Muhammad Azmi di atas perkongsian yang sangat memberi impak sebenarnya kepada kita kalau kita berubah. Dan juga di kesempatan ini saya ingin mohon kemaafan jika ada salah dan silap sepanjang program ini berlangsung. Jadi kita akhiri majlis kita ini dengan membaca tafsir kafarah dan surah Al-A'raf.